Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. نجلة Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada malam ini menyambung pengajian kita Fiqh Al-Asma' Al-Husna, yang mana kita masih lagi pada nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberikan rezeki. Jadi pada 2 minggu yang lalu, 2 minggu lepas juga, 2 minggu kita membicarakan nama Allah Ar-Razzaq. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 168. Muka surat 168 yang mana pada minggu lepas kita dah masuk dalam isu berkaitan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang rezeki dalam isu larangan untuk kita membunuh anak kerana takutkan kesempitan rezeki. Yang mana ada sebahagian orang mungkin kerana dia takut miskin dia bunuh anak dia dan semisalnya. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang hukum pengguguran, hukum perancangan keluarga dan semisalnya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk ayat yang seterusnya, ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ayat ini popularlah di dalam masyarakat kita sebagai ayat 1000 dinar. Jadi insya-Allah malam ni kita akan lihatlah beberapa faedah daripada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan untuknya makhraj, jalan keluar, maksudnya penyelesaian. Wa may yattaqillah, sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan penyelesaian untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Jadi dalam ayat ini penulis membawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang apakah kesan takwa kepada seseorang, yang mana dalam ayat ini menunjukkan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka antara kesannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dia menyelesaikan masalah dia. Yaj'al lahu makhraja, Allah bagi jalan keluar, Allah bagi penyelesaian, dan Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada jalan yang tak pernah disangka-sangka. Dan ayat ini popular dalam masyarakat kita sebagai ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Cuma penulis hanya bawakan poin dalam ayat ini yang berkaitan takwa sahaja. Jadi kalau kita lihat secara penuh ayat surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 dia bukan hanya berkaitan takwa, bahkan dia berkaitan tawakal. Allah sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup untuk dia. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan melakukan apa yang dia kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah telah menetapkan kadar dan masa bagi berlakunya setiap sesuatu. Jadi untuk ayat ini kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keluasan rezeki bagi sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi elok untuk kita lihat pada malam ini apa maksud takwa. Kita sendiri selalu sebut takwa tu apa? Dan berkaitan murahnya rezeki kepada orang yang bertakwa, terdapat dalil yang lain juga. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk tempat itu, penduduk negeri itu, mereka bertakwa, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kata Allah, nescaya kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama, keberkatan daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka, iaitu orang-orang musyrikin ini, mereka mendustakan Rasul kami. Fa'akhaznahum bima kasabu, lalu kami hukum mereka, kami jatuhkan azab di atas apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjanjikan untuk membuka pintu keberkatan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Jadi apa itu berkat? Kan dalam masyarakat kita selalu bincang berkat, ambil berkat dan semisalnya. Jadi barakah ni, berkat ni perkataan ni barakah. Dia menunjukkan kepada dua perkara. Bila sebut barakah, dia menunjukkan kepada kebaikan. Barakah ni tak ada berkaitan keburukan lah. Tapi bila kita sebut barakah, dia akan menunjukkan kebaikan tu ada dua perkara pada kebaikan tersebut. Pertama, kebaikan itu berterusan. Yang kedua, ia bertambah-tambah. Jadi, sesiapa yang bertakwa, yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rezeki yang berterusan dan bertambah-tambah. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa syarat untuk mendapat rezeki yang diberkati, rezeki yang berterusan, rezeki yang bertambah-tambah, antaranya ialah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu apa? Takwa itu apa? Para ulama menhuraikan. Imam Raghib Al-Asfahani menyatakan bahawa takwa itu ialah menjaga diri daripada melakukan perkara dosa dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Kata Imam An-Nawawi, takwa ialah mematuhi perintahnya dan larangannya. Sebab itu takwa ini dia datang daripada perkataan wiqayah. Wiqayah ni macam kita terjemahkan pencegah atau penghalang. Jadi takwa ini ialah pencegah atau penghalang kita daripada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah At-Talaq tadi, ayat 1000 dinar tadi, mengajar kepada kita, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selesaikan masalah dia dan Allah akan jadikan rezeki untuk dia. Ramai masyarakat kita bila faham tentang ayat 1000 dinar ni, bila ditanya macam mana nak beramal dengan ayat 1000 dinar ni, adalah yang kata diulang-ulang ayat 1000 dinar. Tak salah, tak ada masalah. Dia nak baca 100 kali pun setiap hari untuk ayat 1000 dinar, itu hak dia. Ayat Quran dapat pahala.
Tetapi mesej yang paling penting dalam ayat 1000 dinar ini ialah sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bagi rezeki kat dia. Jadi ayat 1000 dinar ini popular lah di kalangan masyarakat. Ada yang diajar kalau nak bagi kedai kita laris, orang datang kedai kita selalu, kita pergilah gantung ayat 1000 dinar. Kita pergi framekan ayat 1000 dinar ni, gantung. Dah jadi macam pelaris lah ayat 1000 dinar ni. Adakah begitu cara kita beramal dengan ayat 1000 dinar? Maka sudah pasti itu pengamalan yang tidak benar. Kita tak kata salah gantung ayat Quran, tak salah. Tetapi berkeyakinan bahawa dengan menggantung ayat 1000 dinar itu akan menjadi pelaris untuk orang masuk ke dalam kedai kita, memberikan keuntungan pada perniagaan kita, itu bukan cara pengamalan ayat 1000 dinar yang benar. Pengamalannya ialah dengan kita menghayati maksud ayat 1000 dinar itu, yang mana menyebutkan tentang ketakwaan. Jadi kalau peniaga yang nak beramal dengan ayat 1000 dinar, apa yang dia perlu buat? Dia kena pastikan perniagaan dia dijalankan dengan ketakwaan. Dia berniaga dengan takwa. Dia tak boleh katalah dia beramal dengan ayat 1000 dinar tapi kedai dia kotor. Kedai kotor, ada tikus, makanan semalam yang dah rosak dia jual balik. Itu bukan peramalan ayat 1000 dinar. Sebab itu bukan sifat orang yang bertakwa. Dia tak boleh kata dia beramal dengan ayat 1000 dinar, tapi kalau dalam perniagaan dia, dia jual barang-barang yang tak patuh syariah, barang-barang yang memudaratkan. Contoh, kedai makan gantung ayat 1000 dinar, tapi dia jual rokok. Dia jual rokok. Kalau sekarang tambah jual vape. Lepas tu nak sembang pasal murah rezeki. Kan ramai peniaga kan biasa bercakap tentang murah rezeki, murah rezeki. Jual barang yang tak patuh syariah, jual rokok, jual vape. Lepas tu bicara tentang murah rezeki. Sama juga dalam berniaga, kita macam mana kita bertakwa dalam berniaga, macam mana kita jalankan perniagaan kita. Ada orang, dia jalankan perniagaan dia dengan dia mengeksploitasi kaum wanita. Saja-saja dia letak pelayan kedai makan dia tu perempuan-perempuan muda, pakai yang tak elok. Kan macam kita tengok ada berita dulu kat Terengganu ke mana kan, yang kedai apa, air buah ke apa tu, dia gunakan perempuan-perempuan pakai pakaian tak elok. Takkan nak sembang pasal ayat 1000 dinar. Kalau waktu solat hari Jumaat kedai buka, laki-laki masuk makan dan semisalnya, takkan nak sembang kata bertakwa waktu berniaga. Jadi mesej ayat 1000 dinar ni, surah At-Talaq ni, ialah kita kena bertakwa dalam kita mencari rezeki. Bila kita bertakwa, barulah rezeki kita tu bertambah-tambah kebaikan dia. Barulah rezeki kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Dr. Fadhal Ilahi, dia berkata, sesiapa yang tidak menjaga dirinya daripada dosa, dia bukan orang yang bertakwa. Sesiapa yang melihat benda haram, dengar benda haram, pegang benda haram, berjalan ke tempat-tempat yang haram, maka dia bukan orang yang menjaga diri daripada dosa. Benda ni sangat penting untuk kita faham. Keberkatan rezeki tersebut ialah bergantung pada macam mana kita cari rezeki dan apa benda yang kita buat. Kadang-kadang ada orang, yelah kadang-kadang kita tengok yang contohlah industri vape ni kan, kebanyakan peniaga kita kan orang Melayu kita. Bila kita tegur kata benda ni tak boleh, rosakkan anak-anak kita. Kat luar sekolah kadang-kadang lalu depan sekolah nampak budak-budak isap vape. Apa undang-undang yang boleh halang dia orang daripada isap vape? Kalau rokok ada. Kalau rokok ada. Tapi budak bawah umur macam tu isap vape, apa undang-undang yang kita boleh halang dia? Cikgu pun boleh tengok dia dalam sekolah. Dan peniaga ni kebanyakan Melayu Islam kita. Konon jual untuk orang berhenti merokok, tapi akhirnya rosakkan anak remaja kita. Saya banyak kali lalu depan sekolah menengah, kat luar pagar tu, relax je, dia orang tak rasa apa-apa. Sebab
diorang dari segi perundangan diorang tak buat apa-apa yang bercanggah dengan undang-undang. Tapi benda tu merosakkan. Datang dalam bentuk yang cantik untuk kanak-kanak, macam bentuk mainan. Kalau budak isap rokok, bau rokok kita kesan. Ni bau strawberry. Jadi dia rasa macam benda tu okey. Lepas tu peniaga-peniaga dia orang Melayu. Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang saya adalah kenal kawan-kawan sekolah yang meniaga vape dan semisalnya, founder produk vape kan. Kita boleh tengok macam mana ni. Dia siap update lagi. Pergi umrah. Hasil daripada jualan je lah. Diberkati lah tu, dapat pergi umrah, dapat bawa mak ayah dia pergi umrah dan semisalnya. Tapi adakah itu keberkatan? Adakah itu keberkatan? Jadi takwa kena difahami dengan benar. Ayat 1000 dinar ni bukan tangkal, tapi kena praktis, kena beramal dengan dia. Jadi alang-alang kita dah masuk bab ni, jadi kita nak tengoklah juga apakah kunci-kunci rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab alang-alang kita dah masuk nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Jadi kita nak tahu apa kunci rezeki. Kita lihat malam ni secara ringkaslah 9 kunci rezeki yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, kunci rezeki yang pertama, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Apa dalil dia? Kita lihat surah Nuh ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Apa yang berlaku kalau kamu minta ampun? Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hantar hujan lebat yang mencurah-curah. Tuan-tuan, kita duduk dekat Malaysia ni, kalau hujan lebat kita tak rasa apa. Kita rasa apa nikmat hujan lebat ni. Cuba kita duduk kat padang pasir, datang hujan lebat, seronok bukan main kita. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan bila kamu istighfar, Allah akan beri kepada kamu banyaknya harta kekayaan dan anak pinak. Dia akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun tanaman. Dia menjadikan untuk kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana istighfar merupakan antara kunci rezeki. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ada seorang lelaki datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kemarau yang melanda. Lalu Hasan Al-Basri kata, istighfarlah kepada Allah. Orang pertama ni datang mengadu, maksudnya tempat dia kemarau. Yelah, bila kemarau pokok mati, haiwan-haiwan ternakan mati. Lepas tu datang orang yang kedua. Orang yang kedua mengadu pula kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mengadu tentang kemiskinan. Lalu Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu datang orang yang ketiga, dia mengadu tentang kebunnya yang tak subur. Maka Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah. Lepas tu datang lagi orang yang seterusnya mengadu kepada dia. Mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang dia tak ada anak. Lalu Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat surah Nuh yang kita baca tadi. Jadi kunci rezeki yang pertama, banyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kunci yang seterusnya kita dah bincang tadi, takwa. Kunci yang seterusnya, tawakal. Macam ayat tadi yang kita baca, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan urusan dia. Tawakal ni apa? Al-Imam Al-Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, dia kata tawakal ialah kebergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini ialah amalan hati. Kita kena bezakan amalan zahir dengan amalan hati.
Amalan batin dengan amalan zahir. Zahir ni amalan yang kita buat dengan anggota tubuh badan kita lah. Manakala amalan batin adalah amalan dalam hati kita. Jadi tawakal ni amalan hati. Dia bukan amalan zahir. Ada orang dia salah faham. Dia kata dia tawakal pada Allah, dia tak pergi kerja. Duduk dekat masjid baca Quran, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bukan tawakal. Sebab tawakal tu kat hati, amalan hati. Sebab tu guru kami dalam mengajar Tazkiyatun Nafs, dia bagi contoh. Dia kongsikan kisah seseorang nak pergi haji. Dia cakap kat Imam Ahmad, tak silap saya, dia kata dia tak nak sediakan bekalan semualah. Kita nak pergi haji kan bawa bekalan makanan, pakaian dan semisalnya. Dia tak nak buat tu. Dia kata dia nak tunggu je kafilah kan rombongan pergi haji, lalu nanti dia ikut je. Dia tak nak bawa apa barang bekalan. Dia kata dia nak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ahmad atau ulama yang waktu tu sebut kat dia, oh nak tawakal, macam tu tawakal. Kalau macam tu buat apa tunggu kafilah, kopilah seorang-seorang. Tahu pula tunggu kafilah rombongan haji tu lalu nak pergi sama-sama. Kenapa tak nak pergi seorang-seorang? Nak tawakal sangat, faham tawakal macam tu, tak nak bawa bekalan makanan, tak nak bawa bekalan itu ini. Sampai ulama tu kata kat dia, orang ini bukan tawakal pada Allah, dia tawakal kepada kafilah tu. Nanti siapa bagi dia makan? Orang kafilah rombongan tu. Dia senang-senang dia pergi ikut rombongan haji tu atas dasar tawakal. Tapi sebenarnya dia berharap kat siapa? Dekat orang-orang yang pergi itulah. Sepatutnya dia siapkan bekalan macam orang-orang lain. Apa dalil tawakal ini tidak menafikan usaha? Hadis yang sahih daripada Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW sebut, daripada Umar Al-Khattab, Nabi SAW sebut, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la ruziqtum kama turzaqut tayru, nescaya kamu akan diberikan rezeki sebagaimana diberikannya rezeki kepada burung. Taqdu khimasa, dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut dia kosong, tak ada makanan. Wataruhu bitana, dan dia kembali pada waktu petang dalam keadaan kenyang, ada makanan. Tuan-tuan, burung keluar pada waktu pagi cari makanan. Dia keluar, dia bukan tahu pun dapat ke tak makanan, tapi dia keluar. Dia cari rezeki sebab dia tahu Allah dah sediakan rezeki untuk dia. Dia cari. Lepas tu dia bawa balik makanan. Dia kenyang, dia boleh bagi makan dekat anak-anak dia. Sama juga manusia yang tawakal, dia keluar cari kerja, cari rezeki, usaha. Bukan duduk kat rumah tak buat apa saja. Saya tawakal. Betul ke dia tawakal pada Allah atau dia tawakal pada bantuan orang? Dia mengharap orang hantar bantuan kat dia. Jadi tawakal amalan hati. Kita keluar cari rezeki. Kalau seorang peniaga, dia keluar berniaga. Dia goreng pisang, dia jual nasi lemak. Tawakal dia macam mana? Sebab dia pun tak tahu hari ni perniagaan dia laris ke tak, habis ke tak barang dagangan dia. Tapi dia usaha. Jadi kunci rezeki ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan bagi, Allah akan cukupkan rezeki dia. Yang ketiga, yang keempat, apakah kunci rezeki yang keempat? Iaitu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Ya bna Adam, tafarraq li ibadati." Wahai anak Adam, fokuslah, bersungguh-sungguhlah untuk menyembahku. Nescaya Allah akan mengisi hati kita, hati kamu dengan perasaan kaya, perasaan cukup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup pintu kefakiran daripada kamu. Allah kata, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah akan letakkan perasaan cukup dalam hati kita. Ghina, kekayaan, rasa kaya, cukup. Dan Allah akan tutup pintu kefakiran daripada kamu. Allah kata, bersungguh-sungguh ibadah, Allah akan isi kekayaan dan tutup pintu kefakiran.
Jika kamu tak buat macam tu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, aku akan isi kedua tangan kamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kemiskinan daripada diri kamu. Maksudnya tuan-tuan, kita kena banyakkan juga ibadah pada Allah. Mulakan dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jangan sampai kita cari rezeki, kerja, tak tunaikan ibadah yang wajib, tinggal solat dan semisalnya. Bila kita buat semua tu, kita tunaikan apa yang wajib, dan kita mana-mana yang sunat, mana yang mampu kita buat, kita tinggalkan benda yang Allah larang, maka Allah akan bagi dua perkara kat kita. Diberikan rasa cukup, dan ditutup pintu kita bergantung kepada manusia. Kefakiran ni kita akan bergantung kat orang, mengharap orang bagi kita itu dan ini. Jadi bila kita rasa cukup, maka Allah Subhanahu, kita tidak akan meminta pada manusia. Tapi kalau kita sibuk sangat mencari rezeki sampai kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan, Allah tambah kesibukan kita. Tak sempat nak buat tu, tak sempat nak buat ni, dan kita akan jadi manusia yang sentiasa meminta-minta kepada manusia lain. Jadi tuan-tuan, kalau hari ni kita sentiasa rasa tak sempat nak buat tu, tak sempat nak buat ni, nak pergi surau tak sempat, nak pergi kuliah tak sempat, nak pergi masjid tak sempat, nak baca Quran tak sempat, nak balik kampung ziarah ibu bapa tak sempat, semua tak sempat, kita rasa macam 24 jam hidup kita ni tak cukup. Kita kena cek balik diri kita, apa yang kita buat sebenarnya, sampai kita rasa sibuk sangat, tak sempat buat tu, tak sempat buat ni. Sedangkan kita dengan orang lain sama je 24 jam. Seminggu kita dengan orang lain sama je 7 hari. Maka kita kena tengok, ada tak kewajipan-kewajipan kita pada Allah yang kita lalaikan. Kadang-kadang kita sibuk sangat cari rezeki sampai tertinggal solat dan semisalnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena banyakkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci rezeki. Tapi jangan pula solat sebab nak bagi kaya. Ni kena penting juga, solat kita dapatkan pahala daripada Allah. Tapi kekayaan ni hanya sebagai motivasi yang kedua untuk kita. Kita tahu Allah janjikan kemurahan rezeki untuk orang beribadah. Tak salah untuk kita berharap macam tu, tak salah. Yang seterusnya, kunci rezeki yang kelima, menjalinkan silaturahim. Menjalinkan silaturahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqi, sesiapa yang suka untuk dilapangkan rezeki dia, aw yudsa'alahu fi athari, atau dia suka nak dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalinkan hubungan silaturahim. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kunci rezeki yang seterusnya ialah menjalinkan silaturahim. Tengok kaum kerabat. Silaturahim ni dia khusus kepada kaum kerabat, dengan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita, adik-beradik kita, makcik, pakcik kita dan semisalnya. Yang seterusnya, kunci rezeki yang keenam, infak atau belanja di jalan Allah. Apa maksud belanja di jalan Allah? Belanja di jalan yang Allah redai. Dia bukan khusus sedekah kepada perjuangan Islam semata-mata. Dia ada martabat-martabat. Dia mulakan dengan infak di jalan Allah yang wajib. Infak yang wajib. Apa dia? Bagi nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Sebab tu kalau rezeki kita sempit, tak cukup sentiasa, rasa gaji banyak dah, tapi kenapa tak cukup-cukup? Cuba periksa. Kita ni kedekut tak? Kan? Ada orang dia rajin sedekah masjid. Datanglah sesiapa minta sedekah, nak buat projek kebajikan itu, dia rajin sedekah. Sedekah untuk Palestin, Afghanistan, mana-mana semua dia sedekah. Tapi dengan keluarga sendiri tak hidung masin. Dengan anak sendiri tak hidung masin. Dengan ibu bapa sendiri dia kedekut. Jadi dalam kita infak di jalan Allah, kena faham, infak di jalan Allah ni termasuk semua bentuk perbelanjaan yang Allah redai. Jadi dimulakan dengan perbelanjaan yang wajib, iaitu memberikan nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi.
Dalam surah Sabah ayat 39 Allah Subhanahu wa taala sebut, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, Dia memewahkan rezeki, membanyakkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kendaki di antara hamba-Nya, dan Dia juga yang menyempitkan rezeki. Dan apa sahaja Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma anfaqtum min syai'in, apa sahaja yang kamu infakkan dengan syarat dibelanjakan di jalan kebaikan, fahuwa yukhlifuh, maka dialah, Allah lah yang akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi tuan-tuan, nak murah rezeki, jangan lupa infak di jalan Allah. Mulakan dengan infak yang wajib. Bagi nafkah ke ahli keluarga, bayar zakat, bayar hutang. Ni penting. Macam saya sebut minggu lepas, ada orang kata kita ni kalau dibelenggu hutang, kita kena banyakkan sedekah. Saya kata tak betul. Kalau banyak hutang, bayar hutang lah. Yang pergi banyakkan sedekah buat apa? Sebab bila kita bayar sedekah, duit kita nak bayar hutang macam mana? Takkanlah kalau sedekah murah rezeki, tiba-tiba bayar hutang tak murah rezeki. Bayar hutang. Ada hutang orang, kita bayar hutang. Sebab bayar hutang itu termasuklah infak di jalan Allah yang wajib. Kita kena bayar bagi orang yang berhak terima. Yang seterusnya, yang ketujuh, kunci rezeki, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan semisalnya. Dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan bagaimana Nabi ada seorang sahabat, dia rasa diri dia macam hebatlah daripada orang lain sebab dia ada saudara dan dia selalu infak kat saudara dia. Lalu kata Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bukankah kamu ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan orang-orang lemah di antara kamu. Jadi berlemah lembutlah dengan orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang lemah, anak-anak yatim. Jadi jangan kita rasa mereka ini sebagai beban untuk kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, dari riwayat Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, Nabi SAW sebut, ubghunid du'afa, carilah keredaanku melalui orang-orang yang lemah. Du'afa, orang-orang yang lemah. Fa innama turzaqun wa tunsarun bidu'afaikum, sesungguhnya kamu ini diberikan rezeki melalui orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Kamu diberi rezeki, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui orang-orang yang lemah di antara kamu. Kalau ada orang di sekeliling kita fakir, miskin, OKU, dia memerlukan bantuan, bantu dengan hati yang lapang, bantu, sebab dia akan meluaskan rezeki kita. Yang seterusnya, yang paling penting sekali tuan-tuan, syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia dah meninggal dah, disebut, wa min asbabi ziyadatir rizq, di antara sebab-sebab bertambahnya rezeki ialah bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala kata, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah ke atas kamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Syukur lawannya kufur. Kufur ni ada dua, tuan-tuan. Kufur yang mengeluarkan daripada daerah Islam. Yang kedua, kufur yang masih lagi dalam daerah Islam tapi menunjukkan seseorang tak bersyukur pada Allah. Sebab itu setiap maksiat adalah kekufuran. Setiap maksiat adalah kekufuran. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, syukur ini berkaitan, syukur ini dia akan mengikat nikmat yang telah sedia wujud. Maksudnya dengan syukur, maka insya-Allah nikmat itu akan sentiasa bersama kita. Dan syukur ini juga untuk kita mendapat nikmat-nikmat yang belum lagi kita dapat. Kerana itu Umar bin Abdul Aziz menyatakan, ikatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesyukuran dia akan mengikat nikmat tersebut dan dia akan menjadi sebab untuk bertambahnya nikmat tersebut. Jadi syukur ini dia adalah amalan hati. Dia amalan hati. Tapi tuan-tuan, bila kita sebut syukur, tawakal sebagai amalan hati, bukan bermaksud dia tak ada kaitan dengan amalan jawarih. Maksud amalan anggota yang zahir ni. Syukur, tawakal, takwa, itu semua amalan hati. Dan dia akan terlaksana dengan anggota tubuh badan kita. Apa bukti orang bersyukur? Iaitu orang tu redha dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Dia tak bersungut. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bila Allah uji dengan satu kesempitan dalam hidup kita, kesempitan dalam rezeki, kita bersungut. Tuan-tuan, kalau kita banyak bersungut, itu sebenarnya menunjukkan diri kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat dengan bersungut? Mengeluh, bersungut, itu tak cukup, ini tak cukup. Dapat apa? Apa yang berlaku ialah lepas kita asyik mengeluh, tak puas hati, bersungut, ia hanya menambahkan kesempitan kat dada kita. Sebab kita sentiasa rasa tak cukup. Dan sifat tidak bersyukur atau kata lainnya kufur nikmat akan menyebabkan kita sentiasa lupa kebaikan yang pernah kita dapat. Sebab kita tengah fokus pada musibah atau keburukan atau kesempitan yang kita hadapi, lalu kita bercakap, bertindak seolah-olah sebelum ni kita tak pernah dapat nikmat langsung. Contoh, bertahun-tahun kita guna satu kereta yang bertahun-tahun elok je kereta tu, tak pernah rosak. Tapi sekali rosak, macam-macam kita cakap, apa tak guna punya kereta ni, bla-bla. Perkataan kita tak menggambarkan kita redha dengan ujian Allah. Sedangkan contohlah, kita beli kereta dah 9 tahun atau 8 tahun, tahun ke-8 tu dia rosak. Tahun pertama sampai tahun ke-7 tak pernah rosak, tak pernah buat hal. Selama ni nikmat Allah bagi 7 tahun berturut-turut tak pernah rosak, kita tak rasa apa-apa pun. Sekali bagi rosak, kita macam-macam, jadi sempit dada kita. Kita dah macam mana ni kereta rosak, itu ini. Jadi menunjukkan kita kurang syukur. Dan bila kurang syukur, dada kita jadi sempit, sentiasa rasa resah, bersungut dan semisalnya. Dan syukur tu apa? Kita gunakan nikmat yang Allah bagi itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang Allah redai. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bila Allah bagi satu nikmat kat kita, kita tak hargai. Allah bagi kereta elok, boleh jalan, pergi kuliah, pergi kerja, pergi kedai, bawa anak isteri pergi jalan-jalan, balik kampung jumpa mak ayah. Kita tak rasa apa-apa pun dengan kereta tu. Bila kereta tu rosak, baru kita, aduh, bila tak ada kereta susahnya, tak ada kereta ni, nak balik kampung susah, nak kena ambil apa, nak pergi KL Central kena naik LRT dan semisalnya, nak kena naik Grab lagi. Selama ni benda tu ada, kita tak rasa apa-apa. Bila dah hilang, baru kita rasa kehilangan. Itu baru kereta tuan-tuan, baru kereta. Macam mana banyak lagi benda nikmat Allah bagi kat kita. Allah bagi kita ibu bapa. Allah bagi kita ibu bapa. Nabi SAW cakap apa? Dalam satu hadis, nanti bila dekat bulan Ramadan kita mesti dengar hadis ni. Tentang 3 orang yang mana Nabi, yang malaikat Jibril
doakan kerugian untuk mereka, dan Nabi SAW aminkan doa tersebut. Salah satunya ialah orang yang mana ibu bapa dia hidup dari usia tua, tapi benda tu tak dapat masukkan dia dalam syurga. Dia tak masuk syurga pun. Lalu Nabi SAW aminkan doa tersebut. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita diberikan ibu bapa kita usia panjang. Itu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita untuk jaga ibu bapa kita, berkhidmat pada ibu bapa kita. Tapi waktu hidup kita tak nak ambil peluang. Kita rasa sibuk lah, itulah, inilah. Tak nak ambil peluang untuk jaga ibu bapa kita. Nak balik kampung pun susah. Nak balik kampung sebulan sekali pun susah. Sibuk lah, nantilah, raya nantilah balik kampung. Pum, mak ayah kita pergi. Waktu tu barulah kita rasa nak buat tu, nak buat ni, menyesal. Waktu hidup kita tak bersyukur. Apa bukti kita tak bersyukur dengan kewujudan ibu bapa kita? Bila kita tak khidmat kat dia. Bila dia dah pergi, baru fikir nak buat apa, baru fikir kenapa tak buat tu, kenapa tak buat ni. Nikmat satu dah hilang. Dalam hadis Nabi SAW sebut, pintu tengah di syurga ibu bapa kita. Bila dah hilang, baru kita rasa kehilangan. Sama juga banyak aspek kehidupan kita, kita dengan pasangan kita. Gaduh sikit, ungkit semua benda buruk. Ungkit semua. Macam pasangan tu tak ada kebaikan langsung. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah sebut, orang yang paling ramai dalam neraka ialah wanita. Nabi SAW ditanya kenapa mereka ramai masuk neraka. Sebab adakah kesalahan apa? Dia syirik Allah ke? Tak solat ke? Minum arak ke? Bukan. Tapi kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Sebab bila berlaku satu perkara dengan suami dia, mungkin ada kesilapan kat suami dia, dia kata suami dia tak pernah buat kebaikan langsung kat diri dia. Sedangkan selama ni berpuluh-puluh tahun hidup bersama, kita kadang-kadang kita dengan isteri kita pun, sebab satu benda, kita kata dia tak pernah buat baik langsung kat aku. Itu sebenarnya lambang kita kufur. Kita tak bersyukur dengan nikmat Allah. Allah bagi kita pasangan. Ada orang dapat suami kaki pukul. Ada orang dapat isteri yang curang. Kita dapat elok. Tapi mungkinlah sikit-sikit kan masalah tak sempurna. Kita pun tak sempurna. Contoh kalau isteri kita iron baju kita, pum, hangus baju kita. Pagi raya lah tu. Kan? Hangus baju baru beli untuk raya, pagi raya hangus baju kita. Kita marah maki hamun. Macam tak ada kebaikan langsung. Kufur nikmat. Sama juga seorang isteri, suami dia bagi macam-macam, bagi nafkah, tapi mungkinlah suami dia tak romantis. Dia pula dengan kaki ngadap TikTok video, tengok ni orang ni romantiknya suami dia, birthday sama-sama, suap-suap sambil rakam video depan kamera. Dia kata, abang ni apa ni, tak pernah buat kebaikan kat saya, tak baik langsung kat saya. Habis tu yang selama ni hidup dia bagi nafkah semua tu apa dia? Tu kufur nikmat. Dan disebabkan itu, kaum wanita banyak masuk dalam neraka. Jadi insyaAllah kita sambung lepas azan nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على محمد اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيد الفضل وبعث مقام محمود Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita untuk kunci-kunci rezeki, tak apalah. Untuk kitab ni kita sambung minggu depan. Jadi kita huraikan ni untuk kunci-kunci rezeki ni. Kita sambung bab syukur tadi. Jadi syukur ni lawan dia kufur. Bila kita tak berterima kasih, tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi, tak berterima kasih kat manusia, itu tanda kita kufur kat Allah. Kita jangan ingat syukur ni kita dengan Allah je. Bila kita tak berterima kasih dengan manusia yang buat jasa kat kita, tolong kita, jaga kita dan semisalnya lah, maka itu menunjukkan bahawa kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Sesiapa tak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ni hanya ingat nikmat yang Allah bagi kat kita, sama ada harta, sama ada anak-anak, sama ada ibu bapa, sama ada suami atau isteri kita. Jangan sampai kita hanya ingat nikmat-nikmat ni bila dia dah tak ada. Waktu pasangan dah mati baru kita nak ingat, baru nak nangis kat kubur. Guna waktu hidup. Bila anak dah tak ada, barulah fikir kenapalah asyik pukul anak dan semisalnya. Allah bagi nikmat anak, bersyukur, tapi banyak sangat. Dia kata anak inilah menyebabkan sempit rezeki dan semisalnya. Ialah bila ada anak kena bagi nafkah dan semisalnya. Bila anak dah tak ada baru rasa kehilangan. Jadi jangan sampai kita lepas nikmat itu ditarik daripada kita, atau orang-orang yang kita sayang meninggal dunia, baru kita rasa kita kehilangan satu nikmat yang besar. Biar waktu nikmat itu masih ada, kita bersyukur pada Allah SWT. Jadi untuk penutup pada malam ni, sebab kita dah bincang tentang kunci rezeki, tawakal, ibadah, timbul persoalan, boleh ke kita beribadah untuk tujuan dunia? Kan kita sebut tadi, antara kunci rezeki ialah kita membanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Macam seolah-olah bercanggah dengan konsep ikhlas yang kita belajar. Dan Nabi SAW, daripada Zaid bin Sabit, Nabi SAW, Ibn Majah, Nabi SAW sebut, man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang dunia ini menjadi fokus utamanya, tujuan utama dia, faraqallahu alaihi amrah, Allah akan kucar-kacirkan urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan, kefakiran di hadapan dia. Kau terjemah secara literal, di hadapan mata dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang telah dituliskan untuk dia. Sesiapa yang fokus sangat kat dunia, Allah akan kucar-kacirkan urusan dia dan menjadikan kefakiran di hadapan dia. Wa man kanatil akhirah niyyatahu, sesiapa yang akhirat adalah niat dia. Niat ni tujuan. Jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusan dia. Allah susun atur elok urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kekayaan di dalam hati dia. Maksudnya perasaan cukup. Wa atatuhu dunya
wahiya raghimah, dan dunia akan datang kepada orang tersebut dalam keadaan tunduk dan patuh. Bila kita nak dunia, Allah huru-harakan kehidupan kita, dan dunia yang kita nak tak dapat kat kita. Tapi bila kita nak akhirat, Allah akan jaga urusan kita, dan Allah akan susun atur kehidupan kita seelok-eloknya. Dan dunia, kata Allah, akan datang dalam keadaan raghimah, tunduk, patuh kepada dia. Maksudnya pasti dunia akan datang. Jadi kita macam fikir, macam mana kita belajar hari ni istighfar untuk murah rezeki, takwa untuk murah rezeki, tawakal untuk murah rezeki, membanyakkan ibadah untuk murah rezeki, menjalin silaturahim untuk murah rezeki. Macam kita buat semua benda tujuannya untuk dunia. Sedangkan banyak ayat Al-Quran mencela kita buat sesuatu untuk tujuan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sesiapa yang nakkan kehidupan dunia dan perhiasan di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang nak sangat dunia ni dan nak sibuk dengan perhiasan dia, nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah akan bagi hasil usaha mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun padanya. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itulah orang-orang yang di hari akhirat nanti tidak ada balasan untuk mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, gugurlah, hilanglah apa yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terbatallah apa yang mereka lakukan. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Jadi seolah-olah ada percanggahan. Allah kata siapa nak dunia, okey, dapat dunia, tapi akhirat masuk neraka. Jadi timbul persoalan kita, sebab kunci-kunci rezeki ni semua ialah bila rezeki yang terbayang di mata kita, kita nakkan kehidupan dunia yang elok, ialah harta yang cukup dan semisalnya. Jadi para ulama membincangkan tentang perkara ini, tentang orang yang buat satu amalan dengan tujuan dunia. Sedekah nak murah rezeki, apalagi solat duha nak murah rezeki, jalin silaturahim nak murah rezeki, bangun qiyamul lail nak murah rezeki, banyakkan istighfar nak murah rezeki. Boleh atau tidak? Nak murah rezeki, nak kaya, nak bagi perniagaan maju ni menjadi pendorong untuk kita beribadah. Jadi para ulama menyebutkan, pertama, kalau satu amalan itu memang disebutkan dalam nas-nas syarak bahawa dia akan memberikan kelebihan di dunia, misalnya memberikan kesihatan ke, memberikan rezeki ke, kekayaan dan semisalnya, maka boleh. Jadi boleh, maksudnya boleh untuk kita lakukan amal ibadah kepada Allah dengan tujuan nak dimurahkan rezeki, boleh, tak ada masalah. Dengan syarat itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita nakkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak lihat tujuan utama kita? Kita tengok, ada orang dia mungkin rajin solat, qiyamul lail, rajin puasa, sedekah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala uji dia sedekah banyak mana, dia miskin juga. Kalau orang yang amal ibadah dia, solat dia, puasa dia semata-mata untuk tujuan dunia, kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia tinggalkan amalan dia. Tapi manusia yang kalau tujuan utama dia Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama motivasi untuk murah rezeki, jadi kaya dan semisalnya, itu secondary, sekadar jadi punca motivasi yang menyokong dia untuk membanyakkan ibadah, maka itu tak ada masalah. Sebab kalau benda tu salah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Kan kalau salah untuk orang membanyakkan istighfar dengan tujuan untuk murah rezeki, kenapa Allah sebut dalam Al-Quran? Hasan Al-Basri tadi, kita ingat riwayat Hasan Al-Basri, orang tanya dia pasal miskin, kemarau,
kebun tak subur, tak ada anak, dia jawab istighfar. Jadi istighfar misalnya, boleh tak istighfar untuk murah rezeki? Boleh. Tetapi jangan lari daripada fokus utama istighfar, iaitu memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istighfar tujuan utama kita nak bertaubat pada Allah, mohon ampun daripada Allah. Dan murah rezeki itu adalah kesan, result dia. Bila kita mohon ampun daripada Allah, Allah ampuni dosa kita, maka antara kesannya ialah Allah akan murahkan rezeki kita. Jadi itu sekadar menjadi motivasi, yang memotivasi kita, bukan tujuan utama kita. Jadi kita berjaga-jagalah, jangan sampai bila kita dah belajar malam ni kunci-kunci rezeki, kita jadikan semua amalan kita waktu solat pun duk fikir pasal untung kedai kita, untung niaga kita, pasal gaji kita dan semisalnya. Bila macam tu kita takut nanti kita akan termasuk dalam hadis yang kita baca tadi, sesiapa yang dunia fokus utama dia, Allah akan huru-harakan kehidupan dia, Allah akan huru-harakan urusan dia, dan kefakiran berada betul-betul di hadapan dia. Nauzubillah min zalik. Jadi wallahu alam, cukup sampai di sini saja untuk sesi kita pada malam ni. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita masih lagi pada nama Allah Ar-Razzaq. Sebab rezeki ni benda yang rapat dengan diri kita, jadi saya ambil peluang malam ni untuk huraikan dengan lebih lanjut lah, supaya kita faham rezeki tu daripada Allah. Dan Allah dengan kemurahan dia, Allah bagi tahu kat kita apa cara yang kita boleh buat. Selain bekerja, kita juga ada benda-benda spiritual, yang mana selain pahala dan syurga, Allah janjikan keluasan rezeki untuk kita. Okey, boleh. Nak amal okey. Betul. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia sama macam kita membanyakkan ibadat, sebab untuk murah rezeki. Hadis tawassul, kan ada 3 orang, kita dah belajar hadis tu panjang, kita ringkaskan. 3 orang yang terperangkap dalam gua. Jadi macam mana mereka berdoa pada Allah? Kalau dalam bahasa kita mengungkit dah, ya Allah, aku dulu itu ini, aku buat itu ini. Jadi macam dalam doa tu mereka ungkit kat Allah, aku pernah buat macam ni, kalau aku buat ikhlas kerana-Mu, kau buka lah pintu gua tu. Jadi lepas mereka sebut amal-amal soleh yang mereka dah buat, maka terbuka pintu gua tersebut, jadi mereka boleh keluar. Jadi boleh, tak ada masalah. Sebab tu dalam masyarakat kita kadang-kadang ada ibu bapa yang bila hari exam anak-anak mereka, mereka akan puasa dan semisalnya. Jadi selagi mana benda tu tak dikatakan ini sunnah Nabi, bila anak exam kita puasa, tak ada masalah. Itu usaha ibu bapa untuk usaha spiritual dia, untuk bantu anak dia yang mungkin interview kerja ke, exam ke, tak ada masalah. Sebab puasa tu puasa sunat, sunat mutlak dia buat dengan harapan dia doa ke Allah supaya Allah jadi penyebab untuk Allah mudahkan urusan anak dia. Tak ada masalah benda tu. Jadi kita kena faham benda tu. Orang yang beramal khusus untuk diri dia dengan orang yang kata disunatkan puasa pada hari exam, tak boleh lah. Tapi ibu bapa yang buat macam tu sebab nak bantu anak dia, yalah, dia nak usaha dia untuk doakan anak dia, tak ada masalah. Wallahualam. Ada soalan? Muslimah ada soalan? Okay, jadi kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah.